Assalamualaikum dan salam Sarawakku sayang. Bersama saya Mariam Zanaria Ibrahim. Fokus berita malam. Seramai 138 penjawat awam daripada 11 jabatan dan agensi di bahagian Limbang telah menerima pingat perkhidmatan setia di salah sebuah hotel terkemuka di sini pada Khamis. Majlis ketiga diadakan untuk tahun 2022 itu disempurnakan oleh Premier Sarawak, Datuk Patigi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zuhari Tun Datuk Abang Openg, diiringi Setiausaha Kerajaan Sarawak Datuk Sri Muhammad Abu Bakar Mazuki. Mengetuai senarai penerima ialah Pegawai Daerah Limbang Supri Awang Said yang telah berkhidmat dengan taat setia dan berdedikasi selama 29 tahun dan Pegawai Daerah Lawas Ladin Atok 26 tahun. Disusuli Pengarah Jabatan Pengairan dan Saliran Sarawak Insinyur Ahmad Deni Ahmad Fauzi 32 tahun. Turut disampaikan pingat perkhidmatan setia kepada 5 penerima berkhidmat melebihi 35 tahun terdiri daripada Aslan Awang Abdullah dari Jabatan Tanah dan Survey 40 tahun, alias Latif dari Jabatan Bekalan Air Luar Bandar Sarawak 39 tahun, Peter Vinier Lawan dari Jabatan Kastam Diraja Malaysia 39 tahun, Catherine Sigar dari Jabatan Kesihatan Sarawak 37 tahun serta Pilong Bandong dari Jabatan Kerja Raya Sarawak 37 tahun. Berdasarkan senarai jemputan, jumlah penerima adalah seramai 160 orang, merangkumi kerajaan negeri 8 orang dan persekutuan 3 orang. Namun ada di antaranya menghantar wakil dan tidak dapat hadir termasuk yang sudah meninggal dunia. Penganugerahan pingat tersebut bertujuan memberi penghargaan kepada anggota Perkhidmatan Awam Negeri dan persekutuan di atas sumbangan mereka kepada pembangunan negeri ini. Hadir sama Timbalan Menteri Pembangunan Luar Bandar 2 Malaysia Datuk Hasbi Habibullah, Timbalan Menteri Pemodenan Pertanian dan Pembangunan Wilayah Pemodenan Pertanian Sarawak Datuk Dr. Abdul Rahman Ismail, Adun Batu Dana Paulus Palu Gumbang dan Pengarah Unit Sumber Manusia Datuk Ismail Muhammad Hanis. Laporan seterusnya, pelaksanaan perancangan yang komprehensif serta didokong oleh fakta serta statistik menjadi asas penting kepada kerajaan dalam pembentukan dasar yang efektif. Speaker Dewan Undangan Negeri Dun Sarawak Tan Sri Datuk Amar Muhammad Asfia Awang Nasar berkata, keperluan pelbagai data dan indikator ekonomi maupun sosial di peringkat terperinci sama ada bahagian, daerah, parlimen dan Dun amat signifikan pada masa ini. Jelasnya ia dapat membantu dan memberi maklumat awal untuk merancang strategi yang bersesuaian seperti melibatkan perancangan penambahan baharu kerusi Dun maupun parlimen. Ini membolehkan kita merancang di mana patut ditambah kerusi adun baru, kerusi dun baru dan kerusi parlimen. Walaupun prosedurnya agak mencabar. Mencabar bukan di Sarawak. Dewan Sarawak kita ada lebih daripada 2/3 majoriti. Mencabar di peringkat parlimen. Di situ sama ada parlimen akan melulus cadangan kita menambah kerusi dun dan kerusi parlimen. Beliau berkata demikian ketika merasmikan siri jelajah Parlimen dan Dun, Penemuan Utama Banci Malaysia 2020 dan KDNK 2021 Negeri Sarawak di Pusat Convention Center Kuching pada Khamis. Tan Sri Datuk Amar Muhammad Asfia menambah kerajaan Sarawak juga dapat menggunakan data yang dikeluarkan bagi mentadbir urus negeri dengan lebih cekap. Beliau menjelaskan ia akan digunakan sebagai input yang berasaskan bukti dalam pengukuran pencapaian pelaksanaan dasar utama oleh kerajaan, penentuan geran per kapita serta sebagai penanda aras dalam pembangunan negeri, daerah dan daerah kecil. Turut hadir Timbalan Setiausaha Kerajaan Sarawak Pentadbiran merangkap Timbalan Pesuruhjaya Banci Negeri Sarawak, Datuk Iqbal Hon Joik, Ketua Perangkawan Malaysia merangkap Pesuruhjaya Banci 2020, Datuk Seri Dr. Muhammad Uzir Mahidin, ahli-ahli Dewan Undangan Negeri Sarawak serta div-div kenamaan yang lain. Paparan berikut pula, seramai 225,492 orang warga emas di negeri ini telah mempunyai kad kenyalan Gold Card KGC. Menteri Pembangunan Wanita, Kanak-kanak dan Kesejahteraan Komuniti Sarawak Datuk Seri Fatimah Abdullah memberitahu jumlah itu adalah bagi tempoh dari 1 Januari 2020 sehingga 29 Julai 2022. Tambahnya masih banyak kad belum dituntut oleh para pemohon terutamanya di Kuching. Bercakap dalam satu sidang media di Kuching pada Selasa, beliau menjelaskan sehingga kini Jabatan Kebajikan Masyarakat telah membelanjakan sebanyak RM27,378,000 kepada 9,126 waris pemegang KGC yang layak.
Pemohon KGC yang belum menerima kad KGC disarankan melayari laman web welfare.sarawak.gov.my ataupun tampil dengan menghubungi pasukan KGC di talian dan email seperti tertera. Sementara itu, tambah Datuk Seri Fatimah, sebanyak 383 syarikat swasta dan pusat komersial telah berdaftar sebagai rakan strategik KGC. Jelasnya jumlah ini akan meningkat yang mana Jabatan Kebajikan Masyarakat telah dipertanggungjawabkan untuk mengenal pasti dan mempelawas syarikat, badan swasta, jabatan-jabatan dan agensi untuk menjadi rakan strategik KGC. Ke perkembangan seterusnya, Persatuan Komuniti Pasar Lama Kuching akan menganjurkan pesta kuih bulan antara budaya Kuching ke-19 setelah 2 tahun ia ditangguhkan akibat pandemik COVID-19. Pengerusi Persatuan Komuniti Pasar Lama Kuching merangkap pengerusi penganjur Kapitan Lim Chuan Chan memberitahu pesta ini akan diadakan pada 1 hingga 10 September 2022. Katanya acara ini boleh menyumbang kepada persefahaman, keharmonian serta perpaduan antara rakyat negeri ini yang berbilang kaum, budaya dan agama. Beliau berkata demikian dalam satu kenyataan selepas melakukan kunjungan hormat terhadap Menteri Pembangunan Wanita, Kanak-kanak dan Kesejahteraan Komuniti Sarawak, Datuk Seri Fatimah Abdullah di pejabat beliau di Kuching pada Rabu. Kunjungan hormat berkenaan bertujuan menjemput Datuk Seri Fatimah menyempurnakan acara perlumbaan dalam pesta berkenaan pada 6 September 2022 di Jalan Carpenter dan Jalan Iwe Hai Kuching. Dalam pada itu, Datuk Seri juga telah menyumbang peruntukan projek kecil luar bandar MRP kepada jawatankuasa penganjur untuk majlis tersebut Persatuan Silambam Negeri Sarawak, Sarawak Backbenchers Club, Tetuan Sekolah Rendah dan Sekolah Menengah Islam Tahfiz Ar-Razi, Persekutuan Persatuan Wartawan Sarawak dan Persatuan Kebajikan Mahabah Kuching. Manakala di Miri, Pesuruhjaya Polis Sarawak Datuk Muhammad Azman Ahmad Sapri telah melakukan lawatan kerja rasmi ke Kompleks Imigresen Kastam Kuarantin dan Keselamatan ICQS Sungai Tujuh Miri pada Rabu. Lawatan itu bagi memantau pengoperasian di kompleks berkenaan selepas pembukaan sepadan Malaysia Brunei pada 1 Ogos yang lepas. Turut mengiringi beliau Timbalan Pesuruhjaya Sarawak Datuk Mancha Atta dan Ketua Polis Daerah Miri Alexen Nagacabu. Selain itu, Datuk Muhammad Azman turut mengadakan pertemuan bersama Ketua Timbalan Penolong Pengarah Imigresen dan Timbalan Penolong Pengarah Imigresen. Masa dengan perkembangan di Miri, Pejabat Perbadanan Pembangunan Ekonomi Sarawak SEDC Wilayah Miri yang dipindahkan ke Bandar Baru Permajaya Miri pada September 2018 kini memiliki pejabat baru. Pengerusi SEDC Tan Sri Dato' Amar Dr. Abdul Aziz Dato' Hussein berkata, pejabat itu berfungsi untuk menawarkan perkhidmatan kepada komuniti usahawan di kawasan Miri dan Limbang. Just for some information, SEDC's regional office was moved here in September 2018 from Bandar Baru Permajaya. So they have already been here for 3 years, but because of COVID and all that, we have not been able to actually open or this new office or to launch this new office. Beliau berkata demikian semasa berucap dalam majlis pelancaran pejabat wilayah SEDC Miri dan pelancaran Sarabif Premium Outlet Miri di sini pada Rabu. Tan Sri Dato' Amar Abdul Aziz berharap dengan adanya pejabat wilayah baru itu, ia akan menyuntik semangat kepada kaki tangan SEDC di Miri agar lebih bermotivasi dan mendorong mereka agar lebih cemerlang dalam usaha menjadikan SEDC sebagai agensi terkemuka. Sementara itu, Tan Sri Dato' Amar Abdul Aziz juga telah menyempurnakan perasmian pembukaan Sarabif Premium Outlet cawangan Miri yang merupakan cawangan ketiga dibuka oleh SEDC. Beliau memberitahu Sarabif Premium Outlet itu ialah konsep baru yang SEDC perkenalkan kepada pasaran yang menggabungkan kedai daging dan restoran. So here actually customers will be able to choose the cuts that they want and of course bring them to the grill to be cooked and to whatever they're liking. So this is what the concept that we call pick and grill concept. And this, of course, something that is new in this part of the world. And in addition to that, we offer a variety of cuts, such as the tomahawk, ribeye, T-bone, and many more. And of course, for takeaway, we also offer chill and frozen beef. We also have what we call this dry aged beef. Yeah, which is also available in all our outlets. Some
something that I think we can try. Beliau juga memberitahu SEDC mempunyai rancangan jangka panjang untuk menjadikan Sara Beef Premium Outlet sebagai franchiser di bawah jenama Sara Beef Premium Outlet. Tambahnya, SEDC juga merancang untuk membuka 2 lagi Sara Beef Premium Outlets iaitu di Sibu dan Seremban Kuching dalam masa terdekat. Di Sibuyau pula, musibah dialami mangsa kebakaran Pekan Sibuyau pada 6 Ogos lepas terus mendapat simpati dari orang ramai. Prihatin dengan nasib mereka, 18 Jawatankuasa Kemajuan dan Keselamatan Kampung JKKK Iban, Zon Sibuyau dan Jawatankuasa Komuniti Randau Ruai Gabungan Parti Sarawak GPS Dewan Undangan Negeri Tun Sibuyau telah mengadakan kutipan derma. Sebanyak RM5,440 berjaya dikumpul dan dihulurkan kepada mangsa dalam satu majlis ringkas di Dewan Baru Sibuyau pada Isnin. Cek sumbangan telah disampaikan oleh pengurusi Komuniti Randau GPS Dun Sibuyau, Tuai Rumah Najil Acik kepada penghulu Cina Pekan Sibuyau, Lau Kin Seng, yang mewakili 10 ketua isi rumah yang terlibat sambil disaksikan pemangku pegawai daerah Sibuyau, Jerry Zainuddin Bidin. Jerry dalam ucapannya berharap bantuan tersebut dapat digunakan untuk meringankan beban mangsa. Derma itu sebenarnya inisiatif daripada semua KMKK kita sebagai rakyat Malaysia, terutamanya Sarawak yang mendiami negeri kita dalam berbagai komunitas. Itulah siapa kita tak kira, siapa yang berada dalam kesusahan kita saling bantu-bantu, tak kira apa bangsa, apa agama, sekalipun kita akan membantu. Sekian edisi malam bersama saya Mariam Zanaria. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS termasuk portal UKAS Sarawak di gov.my dan UKAS channel YouTube. #menyebar fakta, salam UKAS.